ciri-ciri seorang mufti. Sebab orang beria nak cadang kumpulan masing-masing ni, kelompok masing-masing. Jadi kita tengok ada tak ciri-ciri tersebut sebagaimana yang panduannya digariskan oleh para ulama. Semalam saya baca kitab Usulul Dakwah. Mungkin tuan-tuan tak dapat dengar dengan jelas, tak clear sebab line tak elok buat di rumah. Jadi kita baca sikit sebagai ulangan apa yang disebut di dalam kitab lain pula, Usulul Fiqh Islami yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Dia kata al-muftiyu huwal mujtahidu awil faqihu. Mufti ni dia kata adalah seorang yang mujtahid. Bila nak jadi mujtahid ni dia ada syarat-syarat mujtahidnya. Tetapi saya dah sebut semalam, oleh kerana di dalam negara kita ini mufti dia ada ahli jawatankuasa dia. Kalau nak mengeluarkan fatwa, nak mengeluarkan sesuatu pandangan, bukan dia bagi pandangan seorang. Tapi tak apalah. Kerana ijtihad itu boleh berlaku secara individu, dia boleh berlaku secara jama'i. Tapi dia sendiri kena menguasailah beberapa ilmu, ilmu alat. Quran hadisnya, Quran hadis, fiqh mazahibnya, ilmu-ilmu alat yang lain, yang ilmu alat yang dapat bila dia baca dia faham sendiri. Tapi kalau dia baca pun dia tak faham, Quran dia tak boleh nak tafsirkan, hadis pun dia tak mengaji, dia tak tahu nak membezakan hadis maudhu', hadis hasan, hadis dhaif, macam mana nak jadi mufti? Lalu dia kata apa lagi? Wa qad awdahtu sabiqan syurutal ijtihadi. Aku dah terang dah belakang ni. Ini kitab usul fiqh. Dalam bab-bab yang lepas aku dah terangkan, dia kata. Dia bagi cerita sepintas. Allati yang bagi tawafaraha ilal alimi fil alimi hatta yakuna ahlan lil fatwa. Dia kata yang beberapa perkara yang perlu dimiliki oleh seorang ahli yang nak mengeluarkan fatwa. Wa yashmulu kullu man kana min ahli al-istidlal. Begitu juga dia kena merangkumi orang yang memang jenis daripada ahli istidlal. Di antara syaratnya apa dia? Orang yang jenis istidlal. Seseorang yang mempunyai kemahiran, kefakaran mengeluarkan dalil. Maknanya mufti ni dia kena reti Quran, kena reti hadis dan juga pendapat-pendapat ulama yang muktabar. Tetapi malangnya, saya ulang perkataan semalam tu, malangnya ada di kalangan orang, individu yang dicadangkan menjadi mufti, dia kata jangan tanya dalil-dalil. Awal-awal lagi syarat tak layak. Sebab dia marah orang tanya dalil. Sedangkan nak jadi mufti ni memang ahli dalil. Bila orang tanya dalil Quran, hadis Nabi, pendapat ulama-ulama muktabar. Dia dah ajar, dah didik masyarakat supaya jangan tanya dalil. Bagaimana kalau individu ini hadirin sekalian, saya rasa confirm dia tak dilantik menjadi mufti. Andai kata fardu takdir, dia memang dilantik menjadi mufti. Kerana ada sign tanda tangan terlalu ramai kan. Sebenarnya nak jadi mufti bukan daripada sokongan, bukan daripada hasil cadangan orang. Maknanya keputusannya daripada pihak pemerintah. Apa yang saya sebut ini pun tidak mempengaruhi keputusan yang pemerintah nak lantik. Tetapi andai kata orang ni dilantik, tak akan jadi huru-hara Malaysia ni. Bila orang tanya, kamu tengok dalil. Sedangkan di sudut umum masyarakat Malaysia ni dah reti dalil. Walaupun dia bukan ustaz, dia bukan mufti, dia bukan tok guru. Sebab mereka banyak maklumat melalui tengok dalam YouTube-nya, mengaji melalui Facebook-nya, ada yang bertalaki. Maknanya terdedah maklumat yang berkaitan dengan isu agama ni terlalu banyak. Tiba-tiba kalau ada anak murid tanya, anak murid ada dalil, mufti tak ada dalil. Tak ke orang akan condemn mufti? Dia kata mesti daripada ahli istidlal wal istinbat. Dan juga dia pandai mengistinbatkan hukum. Dia baca Quran, dia tak kaku. Dia baca Quran dan hadis, dia tak kaku. Dia boleh mengambil istinbat daripada ayat Quran yang dia baca dan juga hadis-hadis yang dia baca. Dan begitu juga orang yang menjadi mufti ini, dia kata min ahli tarjihi awi takhrij. Bukan saja dia tahu hukum halal haram, boleh tak boleh, begini-begini, dia boleh tarjih pula mana pendapat yang paling rajih. Bukan saja dia tahu hukum, tetapi dia boleh tarjih pula, oh pendapat ni kuat, pendapat ni tak kuat. Tak kuat tu berdasarkan kepada ilmu yang dalam, kajian yang meluas. Bukan jenis cincai-cincai pakai tepuk-tepuknya. Dia boleh tarjih pula dan juga takhrij. Maka hadis tu riwayat siapa? Bukhari, Muslim ke apa? Hadis tu apa kedudukan, status hadis itu macam mana? Dia kena tahu. Itu dia sedikit saya baca di dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu.
Di antara perkara yang perlu diketahui oleh mufti juga, saya baca di dalam kitab Irsyadul Fuhul yang dikarang oleh Dr. Allamah Syaukani. Allamah Syaukani. Sebagai contoh, memang di Malaysia ini majoritinya rakyat berpegang kepada mazhab Syafi'i. Bagi majoritinya macam tu. Tapi kadang-kadang ada juga orang Melayu sendiri tak berpegang kepada mazhab Syafi'i dalam semua bab, dalam semua perkara. Macam mana andai kata soalan yang berkaitan dengan isu fiqh ini yang diamalkan bukan di dalam mazhab Syafi'i, tanya mesti nak jawab macam mana? Kalau sekarang ni yang saya duk nampak, majoriti mufti dia akan jawab, kita buat sesuatu ibadat, sesuatu amalan tak boleh lari dalam fiqh mazhab Syafi'i. Dia akan jawab macam tu kalau dia tidak faqih. Tetapi kalau dia faqih, sebagaimana dia akan jawab, maka orang awam ini dia tak wajib memegang suatu mazhab dalam semua bab, dalam semua perkara. Buktinya disebut dalam kitab kita ini, Irsyadul Fuhul. Dia kata fi ikhtilafi fi wujubil iltizamin mazhabin muayyanin. Maknanya khilaf ulama tentang wajib berpegang kepada mazhab yang tertentu. Ikhtalafal mujawwizuna littaqlid. Golongan ulama yang mengharuskan taklid berbeza pendapat. Hal yajibu 'alal 'ami iltizamu mazhabin muayyanin fi kulli waqi'atin. Adakah wajib kepada orang awam berpegang kepada suatu mazhab, kepada satu mazhab dalam semua bab? Faqala jama'atun minhum yalzimuhu. Satu jemaah kata wajib. Satu jemaah kata, wa qala al-akharuna, telah berkata yang lain daripada satu jemaah, la yalzimuhu, tidak lazim, tidak mesti orang awam berpegang kepada satu mazhab dalam semua bab. Mungkin dalam bab ini dia pegang mazhab Syafi'i, dalam bab yang lain dia tak pegang mazhab Syafi'i. Warajjahahu Ibnul Burhan wan Nawawi, mentarjihkan pendapat yang kata orang awam ini tak wajib pegang satu mazhab dalam semua bab. Mungkin dalam satu bab dia pegang mazhab Syafi'i, dalam bab yang lain dia pegang mazhab lain. Ditarjihkan oleh Ibnu Burhan, salah seorang daripada ulama usul fiqh, dan juga Imam Nawawi sendiri. Mesti kena tahu tu. Dan kalau kita baca di dalam kitab Idaman Penuntut, kita bagi kitab kecil-kecil ya. Ketika membahaskan masalah zakat fitrah, tuan-tuan bayar dengan duit ke bayar dengan beras? Bayar zakat fitrah ni, kalau bayar dengan duit, tak sah ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kena bayar makanan asasi. Sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, harus diganti dengan harga beras mengikut harga pasaran semasa. Harga beras itu ataupun gandum ditukar dengan harga dia. Pemerintah boleh memilih dan memerintah rakyatnya berfitrah dengan harga beras. Tiap-tiap tahun majoriti rakyat Malaysia bayar zakat fitrah ini dengan harga beras, dengan duit. Bila sudah diperintahkan wajib atas rakyat taat, bila mereka sudah membayar, lepaslah tanggungannya sama ada berniat mengikut mazhab Hanafi ataupun tidak. Bila kita bayar dengan duit tu bukan mazhab Syafi'i, ikut mazhab Hanafi. Sama ada kita niat taklid kepada mazhab dia ataupun tak niat taklid kepada mazhab dia, maka sahlah fitrahnya. Bila kita baca nota kaki yang ditulis oleh pengarang kitab ini, dia kata dalam kaedah usul fiqh, al-'ami la mazhaba lahu. Artinya orang awam tidak ada mazhab, tidak ada mazhab baginya. Macam orang awam ni, dia bukan mufti, dia bukan tok guru, dia bukan ustaz, dia bukan walim. Jadi dia tidak ada mazhab. Dia boleh pegang kepada mana-mana mazhab, mana-mana pendapat yang dia mengaji. Tak tertakluk, tidak terikat dengan sesuatu mazhab. Maknanya bila amalannya itu terkena dengan mana-mana mazhab, sahlah amalannya. Bila amalan dia terkena dengan mana-mana mazhab, maka sah amalan dia, walaupun terkeluar daripada mazhab Syafi'i. Demikian difatwakan kepada saya oleh seorang daripada guru saya, Syekh Ali Al-Maliki, bekas mufti Mekah Al-Mukarramah, sama ada daripada niat taklid ataupun tidak. Ini pengarang buku ni, orang duk mengaji di masjid Gugur Takmir duk ajar kita ni kan. Pengarang dia Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Maka kesimpulannya,
Ini mungkin kita akan sambung sikit-sikit lagi tentang syarat-syarat dan juga ciri-ciri sebagai seorang mufti. Jadi anda yang nak cadangkan tokoh-tokoh dalam kumpulan anda ataupun dalam kelompok anda, tengok ada tak ciri-ciri ni. Semalam saya dah sebut, di antara perkara yang besarnya, nak jadi mufti ini dia boleh mendamaikan perselisihan yang berlaku dalam masyarakat. Sebab di Malaysia ni dah ada banyak kelompok. Kalau dia ada sunnahnya, dia ada golongan yang berpegang kepada apa dia khalafnya, itu di sudut akidah. Dia ada salaf, dia ada khalaf. Dan ada orang yang berpegang kuat dengan mazhab Syafi'i. Ada orang yang pegang mana-mana mazhab asalkan betul dia beramal berdasarkan kepada Quran walaupun tidak terikat dengan mazhab Syafi'i, mereka amalkan, mereka laksanakan. Jadi bagaimana mesti nak selesaikan masalah-masalah yang berlaku perbezaan pendapat ini. Sebab tu saya kata semalam, saya punya pandangan saya tidak mempengaruhi keputusan pemerintah. Jangan lantik mufti ini daripada golongan Aswaja dan juga kumpulan Yahanana. Ini orang akan viral lah isu ni, tak apa. Sebab kalau daripada Aswaja, dia akan tekan kumpulan sunnah. Nampak? Aswaja dia bukan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah betul-betul, dia tak akan tekan mana-mana pihak. Semalam saya tengok dalam YouTube, semalam guru saya Mufti Zarwali Khan, dia menakalkan pendapat di dalam kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Sedangkan dia Maturidi. Dia pun menyebut semalam bahawa Abu Hasan Asy'ari dikembali kepada akidah salaf. Macam mana di Malaysia ni orang kata buku ini adalah tulisan orang lain, bukan Abu Hasan Asy'ari. Guru saya orang yang paling banyak baca kitab ini di antara orang alim dalam mazhab-mazhab fiqh dan juga akidah ni, dia sendiri Maturidi. Tetapi dia boleh terima bahawa Abu Hasan Al-Asy'ari kembali kepada akidah salaf. Kesimpulannya, kalau lantik Aswaja, kita tengok sebelum mereka jadi mufti ke, mereka memberi tekanan. Tertubuh sahaja kumpulan Aswaja di Malaysia ini memberi tekanan-tekanan. Mereka ada cawangan-cawangan di seluruh negara, memberi tekanan kepada golongan sunnah. Jadi kalau dilantik menjadi mufti, mereka ada kuasa. Sudah tentu ada pihak yang tertekan dengan pandangan-pandangan, usaha-usaha, kerja-kerja yang mereka lakukan.